Tradisi klasik dengan penekanannya pada pembelajaran holistik menghadiahkan kita quadrivium. Kuartet disiplin ini, aritmetik, geometri, musik, dan kosmologi, mewakili puncak usaha intelektual. Selama berabad-abad, subjek-subjek ini menjadi asas pendidikan yang menyeluruh. Ia memberi rangka kerja untuk memahami alam semula jadi dan tempat kita di dalamnya. Quadrivium bukan sekadar tentang memperoleh ilmu, ia adalah tentang memupuk cara berfikir. Ia mendorong pelajar untuk mencari kaitan antara ilmu. Namun, dengan peredaran masa, Barat beralih daripada pendekatan holistik ini. Kebangkitan pengkhususan seringkali membayangi keterhubungan yang wujud dalam disiplin ini. Al-Quran, yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu, menawarkan perspektif abadi tentang ilmu. Ia menekankan kesatuan ilmu dan asal-usul ilahi semua ciptaan. Dengan melihat quadrivium melalui lensa ini, kita dapat nemui semula kedalam dan relevansinya untuk mesin moden. Pendrokarit seni itu tujuan untuk bungkis French World disiplin goinin akal konim kreasi. Al-Quran, kitab suci Islam, bukan sekadar teks ritual dan hukum. Ia adalah renungan mendalam tentang hakikat realiti, ilmu, dan keadaan manusia. Dalam ayat-ayatnya terdapat pandangan yang mendalam tentang alam semula jadi. Pandangan ini sangat bergema dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam quadrivium. Dengan melihat disiplin klasik ini melalui lensa kebijaksanaan Al-Quran, kita memulakan perjalanan untuk menemui semula kedalaman sebenar mereka. Pendekatan ini bukanlah tentang memaksakan dogma agama ke atas penyelidikan saintifik. Sebaliknya, ia adalah tentang mengenali keharmonian yang mendasari antara iman dan akal. Al-Quran mendorong kita untuk merenungkan tanda-tanda penciptaan. Ia menggesa kita untuk mencari ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Semangat inquiry ini selaras dengan rasa ingin tahu intelektual yang mendorong seni liberal klasik. Dengan mengintegrasi prinsip-prinsip Al-Quran ke dalam quadrivium, Islam jalan pembelajaran holistik. Menukar konsep daripada quadrivium yang merangkumi seni liberal klasik nombor, geometri, musik, dan kosmologi, kepada sistem aksiomtik yang sejajar dengan prinsip Al-Quran dan membangunkan teori segala-galanya adalah tugas yang mendalam dan kompleks. Usaha ini melibatkan penyepaduan prinsip matematik, geometri, musik, dan kosmologi dengan pandangan rohani dan metafizik Al-Quran. Di bawah ialah pendekatan berstruktur untuk penukaran ini, termasuk aksioma, teorem, dan justifikasi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Aksioma-aksioma perpaduan. Kenyataan, hanya ada satu Tuhan sumber semua kewujudan dan pengetahuan. Pembenaran, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kekal. Dia tidak melahirkan atau dilahirkan dan juga tidak ada apa-apa yang setara dengannya. Al-Quran kedua, aksioma perintah ilahi. Kenyataan, alam semesta ditadbir oleh undang-undang ilahi yang tepat. Harmoni dan saling berkaitan. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki. Bahwa Anda tidak melanggar dalam keseimbangan. Dan wujudkan berat dalam keadilan dan jangan membuat kekurangan keseimbangan. Aksioma keharmonian tanazul. Kenyataan, semua unsur alam semesta termasuk nombor, bentuk, dan bunyi adalah selaras dan mencerminkan perkadaran ilahi. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Aksioma penciptaan. Kenyataan, penciptaan alam semesta adalah tindakan Tuhan yang disengajakan, mencerminkan kebijaksanaan dan tujuannya. Pembenaran, sesungguhnya Allah tidak bermaksud zalim kepada dunia. Aksioma pengetahuan, ilm, kenyataan. Pengetahuan sejati adalah anugerah ilahi yang membawa kepada pemahaman tentang perpaduan dan keharmonian alam semesta. Pembenaran, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu yang tidak mengetahui apa-apa, dan Dia menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan akal, sehingga mungkin kamu bersyukur. Al-Quran, teorem. Teorem nombor ilahi. Kenyataan, nombor ialah simbol ilahi yang mencerminkan susunan dan keharmonian alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Teorem geometri suci. Kenyataan, bentuk dan corak geometri adalah manifestasi susunan dan keindahan ilahi. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Teorem resonans harmonik. Kenyataan, musik dan bunyi adalah ungkapan keharmonian dan resonans ilahi.
Pembenaran dan tanda-tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Al-Qantu 2. Teorem susunan kosmik. Kenyataan, kosmos adalah manifestasi susunan dan tujuan ilahi, mencerminkan kebijaksanaan Tuhan. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan, semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Arvidson buat creation. Terboyan justifikasi. Voyage takdirna, vi kamu sesim ke dunia. Pembenaran. Ayat ini menggariskan niat ilahi di sebalik penciptaan alam semesta, menekankan bahwa segala-galanya adalah sebahagian daripada susunan yang harmoni dan adil. Prinsip ini boleh diperluaskan kepada kajian nombor, geometri, musik, dan kosmologi, di mana setiap elemen mencerminkan rancangan ilahi. Toi dengan ayat dan justifikasi. Ayat. Dan langit dia bangkitkan dan mengenakan keseimbangan, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Al-Quran Millennium pembenaran. Ayat ini menyerlahkan kepentingan keseimbangan dan keharmonian di alam semesta, yang merupakan prinsip asas dalam kajian quadrivium. Keseimbangan yang disebutkan di sini boleh ditafsirkan sebagai perkadaran ilahi dan keharmonian yang terdapat dalam nombor, bentuk, dan bunyi. Toi dengan ayat dan justifikasi. Ayat. Dan daripada tanda-tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Al-Quran 30. Pembenaran. Ayat ini menekankan kepelbagaian dan kerumitan alam semesta sebagai tanda-tanda penciptaan Tuhan. Kajian tentang quadrivium yang meneroka corak dan harmoni yang mendasari alam semesta boleh dilihat sebagai satu cara untuk memahami tanda-tanda ilahi ini. Soi dengan ayat dan justifikasi. Ayat, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Akorban. Pembenaran. Ayat ini menerangkan pergerakan teratur benda angkasa yang merupakan aspek utama kosmologi. Kajian quadrivium, terutamanya dalam konteks astronomi, boleh membantu kita memahami sunan dan tujuan ilahi di sebalik pergerakan ini. Kesimpulan penukaran quadrivium kepada sistem aksiomatik yang sejajar dengan prinsip Al-Quran menyediakan rangka kerja untuk memahami alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian, dan tujuan. Dengan mengintegrasikan prinsip matematik, geometri, musik, dan kosmologi dengan wawasan rohani Al-Quran, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi. Menukar keseluruhan buku quadrivium kepada format yang sejajar dengan prinsip Al-Quran melibatkan pendekatan yang terperinci dan sistematik. Setiap bab buku quadrivium akan ditafsirkan semula melalui lensa teologi Islam dan ayat-ayat Al-Quran. Di bawah ialah penukaran berstruktur bab-bab utama daripada buku quadrivium kepada kerangka Al-Quran. Buku I nombor suci bab 1 mod 1, tafsiran Al-Quran, aksiom, konsep monet 1 sejajar dengan prinsip Islam Tauhid, keesaan Tuhan. Pembenaran, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kekal. Dia tidak melahirkan atau dilahirkan dan juga tidak ada apa-apa yang setara dengannya. Penjelasan, monet mewakili perhitungan benteng twing imbas bedi juden. Ia adalah asas di mana semua nombor dan konsep lain dibina. Bab 2. Duality. Tafsiran Al-Quran. Duality mewakili konsep bertentangan dan keseimbangan di antara mereka, mencerminkan keseimbangan ilahi dalam penciptaan. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki. Bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Penjelasan. Duality yang bertentangan seperti terang dan gelap, baik dan jahat adalah manifestasi keseimbangan dan keharmonian ilahi di alam semesta. Bab 3. Triad. Tafsiran Al-Quran, aksiom, triad mewakili trinity iman, pengetahuan, dan tindakan yang penting untuk pertumbuhan rohani. Pembenaran, dan dialah yang telah menyatakan kepadamu kitab itu. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang tepat, ia adalah asas kitab, dan lain-lain yang tidak spesifik. Adapun orang-orang yang hatinya menyimpang dari kebenaran, mereka akan mengejar apa yang tidak spesifik, mencari perselisihan dan mencari tafsiran yang sesuai bagi mereka. Dan tiada seorang pun yang mengetahui tafsirannya melainkan Allah. Tetapi mereka yang tegas dalam pengetahuan berkata, kami percaya kepadanya. Semua itu berasal dari Tuhan kami.
dan tiada sesiapa yang akan diingatkan kecuali mereka berakal. Penjelasan, triad melambangkan kesaling hubungan iman, pengetahuan, dan tindakan yang diperlukan untuk kehidupan yang seimbang dan harmoni. Bab 4, Quaternity 4. Tafsiran Quran Paksioma, Quaternity mewakili 4 unsur asas alam semula jadi, bumi, udara, api, dan air. Pembenaran, dan dialah yang telah menundukkan laut kepadamu, supaya kamu boleh makan daripadanya daging yang lembut dan mengeluarkan daripadanya perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal membajak melaluinya, supaya kamu boleh mencari karunia-Nya, dan mungkin tidak akan bersyukur. Penjelasan, 4 elemen adalah blok binaan alam semula jadi, mencerminkan susunan ilahi dan keharmonian dalam penciptaan. Bab 5, Pentelima. Tafsiran Al-Quran, aksiom. Pentat mewakili 5 rukun Islam, syahadat, salah, solat, zakat, sedekah, saum, puasa, dan haji. Pembenaran dan lengkapkan haji atau umrah bagi Allah. Dan jika kamu dihalang, maka tawarkan apa yang dapat diperoleh dengan mudah binatang korban. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sehingga haiwan korban itu sampai ke tempat disembelihnya. Dan sesiapa di antara kamu yang sakit atau sakit kepala, ia mempersembahkanlah tebusan puasa atau sedekah atau korban. Dan apabila kamu selamat, maka sesiapa yang menunaikan umrah pada bulan-bulan haji yang diikuti dengan haji, menawarkan apa yang dapat diperoleh dengan mudah. Dan sesiapa yang tidak dapat mencari korban, maka berpuasa selama 3 hari pada waktu haji dan 7 hari apabila kamu pulang ke rumah. Itu adalah 10 hari yang lengkap. Ini adalah untuk mereka yang keluarganya bukan di kawasan Al-Masjid Al-Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah azab yang berat. Penjelasan, 5 rukun adalah asas amalan Islam, mencerminkan bimbingan ilahi untuk kehidupan yang soleh. Bab 6, Hefsat Al-Quran. Aksiom, Heksat mewakili 6 hari penciptaan, melambangkan susunan dan tujuan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara mereka dalam 6 hari dan tidak ada keletihan yang menyentuh kami. Penjelasan, 6 hari penciptaan menyerlahkan rancangan dan tujuan ilahi di sebalik pembentukan alam semesta. Bab 7, Heptat. Aksiom, Heptat mewakili 7 langit, melambangkan lapisan realiti rohani. Pembenaran, Allah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi sejenisnya. Perintahnya turun di antara mereka supaya kamu mengetahui bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan bahawa Allah telah meliputi segala sesuatu dalam ilmu. Penjelasan, 7 langit mewakili tahap kewujudan rohani yang berbeza dan pengetahuan ilahi yang merangkumi semua benda. Bab 8, Oktat. Tafsiran Al-Quran, aksiom. Oktat mewakili 8 pintu Firdaus, melambangkan jalan menuju kebahagiaan abadi. Pembenaran dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh akan diterima masuk ke taman-taman di bawahnya, sungai-sungai mengalir dan tinggal selama-lamanya di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Dan salam mereka di dalamnya ialah damai. Penjelasan, 8 pintu syurga mewakili ganjaran utama bagi mereka yang mengikuti jalan ilahi dan hidup soleh. Bab 9, Eniyat. Tafsiran Al-Quran, aksiom. Eniyat mewakili 9 nama Allah, melambangkan sifat-sifat ilahi. Pembenaran dan kepunyaan Allah nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyelewengan tentang nama-namanya. Mereka akan diberi pampasan atas apa yang telah mereka lakukan. Al-Quran, penjelasan, 9 nama Allah mewakili sifat-sifat ilahi yang mencerminkan kesempurnaan dan keagungan. Bab 10, Deket. Tafsiran Al-Quran, aksioma. Deket mewakili 10 hari Zulhijjah, melambangkan kemuncak haji-haji. Pembenaran dan lengkapkan haji atau umrah bagi Allah. Dan jika kamu dihalang, maka tawarkan apa yang dapat diperoleh dengan mudah binatang korban. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sehingga haiwan korban itu sampai ke tempat disembelihnya. Dan sesiapa di antara kamu yang sakit atau sakit kepala, ia mempersembahkanlah tebusan puasa 3 hari atau sedekah atau korban. Dan apabila kamu selamat, maka sesiapa yang menunaikan umrah pada bulan-bulan haji yang diikuti dengan haji menawarkan apa yang dapat diperoleh dengan mudah. Dan sesiapa yang tidak dapat mencari korban, maka berpuasa selama 3 hari pada waktu haji dan 7 hari apabila kamu pulang ke rumah. Itu adalah 10 hari yang lengkap. Ini adalah untuk mereka yang keluarganya bukan di kawasan Al-Masjid Al-Haram.
dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah azab yang berat. Penjelasan. 10 hari Zulhijjah mewakili kemuncak haji, melambangkan penyempurnaan perjalanan rohani. Buku Dui Geometri Suci, Bab 1, Bulatan Tafsiran Al-Quran. Paksioma, bulatan mewakili perpaduan dan kesempurnaan Tuhan, melambangkan intipati ilahi. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan takhtanya berada di atas air supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik dalam perbuatan. Dan jika kamu berkata, sesungguhnya kamu dibangkitkan setelah kematian, orang-orang yang kafir pasti akan berkata, ini bukan sihir yang jelas. Al-Quran 11, penjelasan. Bulatan adalah simbol intipati ilahi mencerminkan perpaduan dan kesempurnaan Tuhan. Bab 2, dataran tafsiran Al-Quran Syoma. Petak mewakili kestabilan dan keseimbangan susunan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Jelasan, petak melambangkan kestabilan dan keseimbangan susunan ilahi, mencerminkan keharmonian dan perkadaran dalam penciptaan. Bab 3, segitiga tafsiran Al-Quran. Axiom, segitiga mewakili trinity iman, pengetahuan, dan tindakan yang penting untuk pertumbuhan rohani. Pembenaran, dan dialah yang telah menyatakan kepadamu kitab itu. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang tepat. Ia adalah asas kitab dan lain-lain yang tidak spesifik. Adapun orang-orang yang hatinya menyimpang dari kebenaran, mereka akan mengejar apa yang tidak spesifik, mencari perselisihan dan mencari tafsiran yang sesuai bagi mereka. Dan tiada seorang pun yang mengetahui tafsirannya melainkan Allah. Tetapi mereka yang tegas dalam pengetahuan berkata, kami percaya kepadanya. Semua itu berasal dari Tuhan kami. Dan tiada sesiapa yang akan diingatkan kecuali mereka yang berakal. Penjelasan, segitiga melambangkan kesaling hubungan iman, pengetahuan, dan tindakan yang diperlukan untuk kehidupan yang seimbang dan harmoni. Bab Put, Pentagon Tafsiran Al-Quran. Axiom, Pentagon mewakili 5 tonggak Islam, melambangkan asas amalan Islam. Pembenaran, dan lengkapkan haji atau umrah bagi Allah. Dan jika kamu dihalang, maka tawarkan apa yang dapat diperoleh dengan mudah binatang korban. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sehingga haiwan korban itu sampai ke tempat disembelihnya. Dan sesiapa di antara kamu yang sakit atau sakit kepala, ia mempersembahkanlah tebusan puasa 3 hari atau sedekah atau korban. Dan apabila kamu selamat, maka sesiapa yang menunaikan umrah pada bulan-bulan haji yang diikuti dengan haji menawarkan apa yang dapat diperoleh dengan mudah. Dan sesiapa yang tidak dapat mencari korban, maka berpuasa selama 3 hari pada waktu haji dan 7 hari apabila kamu pulang ke rumah. Itu adalah 10 hari yang lengkap. Ini adalah untuk mereka yang keluarganya bukan di kawasan Al-Masjid Al-Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah azab yang berat. Quran 2 Sestabulat. Penjelasan, Pentagon melambangkan 5 rukun Islam, mencerminkan bimbingan ilahi untuk kehidupan yang benar. Bab 5, Heksagon. Axiom, heksagon mewakili 6 hari penciptaan, melambangkan susunan dan tujuan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara mereka dalam 6 hari dan tidak ada keletihan yang menyentuh kami. Penjelasan, heksagon melambangkan 6 hari penciptaan, menyerlahkan rancangan dan tujuan ilahi di sebalik pembentukan alam semesta. Buku 3, Pepejal Platonic and Archimedean, Bab 1, Tetrahedron. Tafsiran Al-Quran Paksioma, tetrahedron mewakili 4 unsur asas alam semula jadi, bumi, udara, api, dan air. Pembenaran, dan dialah yang telah menundukkan laut kepadamu, supaya kamu boleh makan daripadanya daging yang lembut dan mengeluarkan daripadanya perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal membajak melaluinya, supaya kamu boleh mencari karunia-Nya, dan mungkin Anda akan bersyukur. Al-Quran, penjelasan, tetrahedron melambangkan 4 unsur asas, mencerminkan susunan dan keharmonian ilahi di alam semula jadi. Bab 2, Kiub Tafsiran Al-Quran Paksioma. Kiub mewakili kestabilan dan keseimbangan susunan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Al-Quran 5:5. Penjelasan, Kiub melambangkan kestabilan dan keseimbangan susunan ilahi, mencerminkan keharmonian dan perkadaran dalam penciptaan. Bab 3, Oktahedron, Paksioma. Oktahedron mewakili 8 pintu Firdaus, melambangkan jalan menuju kebahagiaan abadi. Pembenaran, dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh
akan diterima masuk ke taman-taman di bawahnya, sungai-sungai mengalir dan tinggal selama-lamanya di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Dan salam mereka di dalamnya ialah damai. Penjelasan. Oktahedron melambangkan 8 pintu Firdaus, mewakili ganjaran utama bagi mereka yang mengikuti jalan ilahi dan hidup saleh. Bab 4. Dodekahedron tafsiran Al-Quran. Aksioma. Dodekahedron mewakili 12 tanda zodiak, melambangkan susunan ilahi dalam kosmos. Pembenaran. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Penjelasan. Dodekahedron melambangkan 12 tanda zodiak, mencerminkan susunan dan keharmonian ilahi dalam kosmos. Bab 5. Ikosahedron Al-Quran. Aksiom. Ikosahedron mewakili 20 sifat Allah, melambangkan sifat-sifat ilahi. Pembenaran. Dan kepunyaan Allah nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyelewengan tentang nama-namanya. Mereka akan diberi pampasan atas apa yang telah mereka lakukan. Penjelasan. Ikosahedron melambangkan 20 sifat Allah, mencerminkan sifat-sifat ketuhanan yang mewakili kesempurnaan dan keagungannya. Buku Fourth, Harmonograf Bab 1, Keharmonian Sfera Tafsiran Al-Quran. Aksioma. Keharmonian sfera mewakili keharmonian dan resonans ilahi di alam semesta. Pembenaran. Dan tanda-tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Penjelasan. Keharmonian sfera melambangkan keharmonian dan resonans ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan keseimbangan dalam penciptaan. Bab 2. Musik. Sfera tafsiran Al-Quran. Musik sfera mewakili melodi dan irama ilahi di alam semesta. Pembenaran. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Penjelasan. Musik sfera melambangkan melodi dan irama ilahi di alam semesta, mencerminkan pergerakan teratur dan keharmonian benda angkasa. Buku Fi, Unsur-unsur musik. Bab 1. Skala tafsiran Al-Quran. Aksiom. Skala mewakili perkadaran dan harmoni ilahi dalam musik. Pembenaran. Dan tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Penjelasan. Skala melambangkan perkadaran dan harmoni ilahi dalam musik, mencerminkan kesaling hubungan dan keseimbangan dalam penciptaan. Bab 2. Irama tafsiran Al-Quran. Irama mewakili susunan dan masa ilahi di alam semesta. Pembenaran. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Penjelasan. Irama melambangkan susunan dan masa ilahi di alam semesta, mencerminkan pergerakan teratur dan keharmonian benda angkasa. Buku Sis. Buku Kebetulan Kecil. Bab 1. Kebetulan bertentangan tafsiran Al-Quran. Paksioma, kebetulan yang bertentangan mewakili keseimbangan dan keharmonian ilahi di alam semesta. Pembenaran. Dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Penjelasan. Kebetulan yang bertentangan melambangkan keseimbangan dan keharmonian ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan perkadaran dalam penciptaan. Bab 2. Kebetulan nombor tafsiran Al-Quran. Aksiom. Kebetulan nombor mewakili susunan dan corak ilahi di alam semesta. Pembenaran. Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penjelasan. Kebetulan nombor melambangkan susunan dan corak ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan keharmonian dalam penciptaan. Kesimpulan penukaran quadrivium kepada kerangka Al-Quran memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi perintah ilahi, keharmonian, dan tujuan. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik, dan kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan saja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi. Seterusnya pasti, mari kita teruskan menukar baki bab dan bahagian buku quadrivium kepada kerangka Al-Quran. Buku 2, Geometri Suci. Bab 6, Heptagon Tafsiran Al-Quran. Paksioma.
Heb de mij met kilin sturi bisven kisah fralid boni. Pembenaran, Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi sejenisnya. Perintahnya turun di antara mereka supaya kamu mengetahui bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah telah meliputi segala sesuatu dalam ilmu. Penjelasan, heptagon melambangkan 7 langit, mewakili tahap kewujudan rohani yang berbeza dan pengetahuan ilahi yang merangkumi semua perkara. Bab 7. Oktagon. Aksiom, oktagon mewakili 8 pintu Firdaus, melambangkan jalan menuju kebahagiaan abadi. Pembenaran dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh akan diterima masuk ke taman-taman di bawahnya sungai-sungai mengalir dan tinggal selama-lamanya di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Dan salam mereka di dalamnya ialah damai. Penjelasan. Oktagon melambangkan 8 pintu Firdaus, mewakili ganjaran utama bagi mereka yang mengikuti jalan ilahi dan hidup soleh. Bab lamp, nonagon tafsiran Al-Quran. Aksioma, nonagon mewakili 9 nama Allah melambangkan sifat-sifat ilahi. Pembenaran dan kepunyaan Allah nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyelewengan tentang nama-namanya. Mereka akan diberi pampasan atas apa yang telah mereka lakukan. Al-Quran 7:14. Penjelasan. Nonagon melambangkan 9 nama Allah, mencerminkan sifat-sifat ketuhanan yang mewakili kesempurnaan dan keagungannya. Bab Simen. Dekagon. Aksiom. Dekagon mewakili 10 hari Zulhijjah, melambangkan kemuncak haji-haji. Pembenaran dan lengkapkan haji atau umrah bagi Allah. Dan jika kamu dihalang, maka tawarkan apa yang dapat diperoleh dengan mudah binatang korban. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sehingga haiwan korban itu sampai ke tempat disembelihnya. Dan sesiapa di antara kamu yang sakit atau sakit kepala, ia mempersembahkanlah tebusan puasa 3 hari atau sedekah atau korban. Dan apabila kamu selamat, maka sesiapa yang menunaikan umrah pada bulan-bulan haji yang diikuti dengan haji menawarkan apa yang dapat diperoleh dengan mudah. Dan sesiapa yang tidak dapat mencari korban, maka berpuasa selama 3 hari pada waktu haji dan 7 hari apabila kamu pulang ke rumah. Itu adalah 10 hari yang lengkap. Ini adalah untuk mereka yang keluarganya bukan di kawasan Al-Masjid Al-Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah azab yang berat. Penjelasan. Dekagon melambangkan 10 hari Zulhijjah, mewakili kemuncak perjalanan rohani semasa haji-haji. Buku 3, Platonic and Pepejal Archimedean. Bab 6, Icosahedron. Tafsiran Al-Quran, Aksiom. Icosahedron mewakili 20 sifat Allah, melambangkan sifat-sifat ilahi. Pembenaran dan kepunyaan Allah nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyelewengan tentang nama-namanya. Mereka akan diberi pampasan atas apa yang telah mereka lakukan. Penjelasan. Icosahedron melambangkan 20 sifat Allah, mencerminkan sifat-sifat ketuhanan yang mewakili kesempurnaan dan keagungannya. Bab 7, Pepejal Archimedean. Tafsiran Al-Quran. Paksioma. Pepejal Archimedean mewakili bentuk yang pelbagai dan harmoni dalam alam semula jadi, mencerminkan kreativiti dan ketertiban ilahi. Pembenaran, dan dialah yang telah menundukkan laut kepadamu, supaya kamu boleh makan daripadanya daging yang lembut dan mengeluarkan daripadanya perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal membajak melaluinya, supaya kamu boleh mencari karunia-Nya, dan mungkin Anda akan bersyukur. Penjelasan. Pepejal Archimedean melambangkan bentuk yang pelbagai dan harmoni dalam alam semula jadi, mencerminkan kreativiti dan ketertiban ilahi di alam semula jadi. Buku 4, Harmonograf, Bab 3, Keharmonian Jiwa. Tafsiran Al-Quran, Aksioma. Keharmonian jiwa mewakili keharmonian dan keseimbangan ilahi dalam semangat manusia. Pembenaran dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Penjelasan. Keharmonian jiwa melambangkan keharmonian dan keseimbangan ilahi dalam semangat manusia, mencerminkan kesaling hubungan dan perkadaran dalam penciptaan. Bab 4, Keharmonian Kosmos. Tafsiran Al-Quran, Aksiom. Keharmonian kosmos mewakili susunan ilahi dan resonans di alam semesta. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan, semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Penjelasan.
Keharmonian kosmos melambangkan susunan ilahi dan resonans di alam semesta, mencerminkan pergerakan teratur dan keharmonian benda angkasa. Buku Fe, unsur-unsur musik. Bab T, melodi tafsiran, aksioma. Melodi mewakili melodi dan irama ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Penjelasan, melodi melambangkan melodi dan irama ilahi di alam semesta, mencerminkan pergerakan teratur dan keharmonian benda angkasa. Bab Mt, keharmonian tafsiran Al-Quran, aksiom, keharmonian mewakili keharmonian dan keseimbangan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Penjelasan, keharmonian melambangkan keharmonian dan keseimbangan ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan perkadaran dalam penciptaan. Buku Six, buku kebetulan kecil. Bab 3, kebetulan corak tafsiran Al-Quran, aksiom. Kebetulan corak mewakili susunan dan corak ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penjelasan, kebetulan corak melambangkan susunan dan corak ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan keharmonian dalam penciptaan. Bab Mt, kebetulan perkaran tafsiran Al-Quran Paksioma, kebetulan mewakili perkadaran dan keharmonian ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan tanda-tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Penjelasan, kebetulan perkadaran melambangkan perkadaran dan keharmonian ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan keseimbangan dalam penciptaan. Lampiran and indeks. Lampiran A, pembaris dan kompas tafsiran Al-Quran. Aksiom, penguasa dan kompas mewakili alat pengukuran dan penciptaan ilahi. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Penjelasan, penguasa dan kompas melambangkan alat pengukuran dan penciptaan ilahi, mencerminkan ketepatan dan keharmonian dalam susunan ilahi. Lampiran B, nisbah emas tafsiran Al-Quran. Aksiom, nisbah emas mewakili perkadaran ilahi dan keharmonian di alam semesta. Pembenaran, dan tanda-tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Penjelasan, nisbah emas melambangkan perkadaran dan keharmonian ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan keseimbangan dalam penciptaan. Kesimpulan penukaran quadrivium kepada kerangka Al-Quran memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi perintah ilahi, keharmonian, dan tujuan. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik, dan kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi. Penukaran berstruktur ini menyerlahkan kesaling hubungan yang mendalam antara prinsip quadrivium dan Al-Quran, menawarkan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan dari segi saintifik dan rohani. Seterusnya, dua pasti, mari kita terus memperhalusi dan memperluaskan penukaran quadrivium kepada kerangka Al-Quran, memastikan setiap bab dan konsep sejajar dengan prinsip Islam dan ayat-ayat Al-Quran. Buku 2, Geometri Suci. Bab 10, Tafsiran Al-Quran, Paksioma. Poligon bintang mewakili simetri dan keindahan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Al-Quran 55. Penjelasan, poligon bintang melambangkan simetri dan keindahan ilahi di alam semesta, mencerminkan keharmonian dan perkadaran dalam penciptaan. Bab 11, Tafsiran Al-Quran, Paksioma, fraktal mewakili kerumitan dan susunan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penjelasan, fraktal melambangkan kerumitan dan ketertiban ilahi di alam semesta, mencerminkan keseling hubungan dan keharmonian dalam penciptaan.
Buku T, Platonic and Perpetual Archimedean. Bab 8, Ikosahedron yang dipotong. Tafsiran Al-Quran, aksiom, ikosahedron yang dipotong mewakili simetri keseimbangan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Penjelasan, ikosahedron yang dipotong melambangkan simetri dan keseimbangan ilahi di alam semesta, mencerminkan keharmonian dan perkadaran dalam penciptaan. Bab Simen, rhombicuboctahedron. Tafsiran Al-Quran, aksioma, rhombicuboctahedron mewakili kerumitan dan ketertiban ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penjelasan, rhombicuboctahedron melambangkan kerumitan dan ketertiban ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan keharmonian dalam penciptaan. Buku Fiqh, harmonograf. Bab 5 musim tafsiran Al-Quran, aksioma. Keharmonian musim mewakili susunan dan irama ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan, semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Penjelasan, keharmonian musim melambangkan susunan dan irama ilahi di alam semesta, mencerminkan pergerakan teratur dan keharmonian benda angkasa. Bab 6, keharmonian unsur-unsur tafsiran Al-Quran, aksiom. Keharmonian unsur-unsur mewakili keseimbangan ilahi dan kesaling hubungan di alam semesta. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Penjelasan, keharmonian unsur-unsur melambangkan keseimbangan ilahi dan kesaling hubungan di alam semesta, mencerminkan keharmonian dan perkadaran dalam penciptaan. Buku Fiqh, unsur-unsur musik. Bab 5 tafsiran Al-Quran, aksiom mewakili kualiti dan kekayaan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Penjelasan, timbre melambangkan kualiti dan kekayaan ilahi di alam semesta, mencerminkan kepelbagaian dan keharmonian dalam penciptaan. Bab 6, dinamik tafsiran Al-Quran, aksiom. Dinamik mewakili keamatan dan ekspresi ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan, semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Penjelasan, dinamik melambangkan keamatan dan ekspresi ilahi di alam semesta, mencerminkan pergerakan teratur dan keharmonian benda angkasa. Buku Sis, buku kebetulan kecil. Bab 5, kebetulan kitaran tafsiran Al-Quran, aksioma. Kebetulan kitaran mewakili susunan ilahi dan pengulangan di alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Tuhan Dulim, penjelasan. Kebetulan kitaran melambangkan susunan dan pengulangan ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan keharmonian dalam penciptaan. Bab 6, kebetulan simetri. Aksiom. Kebetulan simetri mewakili keseimbangan dan keharmonian ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Penjelasan, kebetulan simetri melambangkan keseimbangan dan keharmonian ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan perkadaran dalam penciptaan. Lampiran indeks. Lampiran C, jujukan Fibonacci. Tafsiran Al-Quran, aksiom, jujukan Fibonacci mewakili pertumbuhan dan corak ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penjelasan, jujukan Fibonacci melambangkan pertumbuhan dan corak ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan keharmonian dalam penciptaan. Lampiran D, urutan Lucas tafsiran Al-Quran, aksioma. Urutan Lucas mewakili perkembangan dan susunan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penjelasan, urutan Lucas melambangkan perkembangan dan ketertiban ilahi di alam semesta,
mencerminkan kesaling hubungan dan keharmonian dalam penciptaan. Kesimpulan penukaran quadrivium kepada kerangka Al-Quran memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi perintah ilahi, keharmonian dan tujuan. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik dan kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi. Penukaran berstruktur ini menyerlahkan kesaling hubungan yang mendalam antara prinsip quadrivium dan Al-Quran, menawarkan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan dari segi saintifik dan rohani. Bahagian-bahagian berikut akan menyelidiki lebih mendalam contoh-contoh khusus dan aplikasi prinsip-prinsip ini, seterusnya menggambarkan keharmonian antara quadrivium dan pemikiran Islam. Contoh dan aplikasi khusus. Contoh 1. Nisbah emas dalam seni Islam. Aksiom nisbah dalam seni Islam mewakili perkadaran ilahi dan keharmonian di alam semesta. Pembenaran dan tanda-tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Penjelasan, nisbah emas dalam seni Islam melambangkan perkadaran ilahi dan keharmonian di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan keseimbangan dalam penciptaan. Seni Islam sering menggabungkan corak dan reka bentuk geometri yang merangkumi nisbah emas, menekankan ketertiban dan keindahan ilahi. Contoh 2. Keharmonian sfera dalam astronomi Islam. Tafsiran Al-Quran. Aksiomonian sfera dalam astronomi Islam mewakili susunan ilahi dan resonans di alam semesta. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Penjelasan, keharmonian sfera dalam astronomi Islam melambangkan susunan dan resonans ilahi di alam semesta, mencerminkan pergerakan teratur dan keharmonian benda angkasa. Ahli astronomi Islam telah menyumbangkan ketara kepada pemahaman mekanik angkasa menonjolkan susunan ilahi dan keharmonian dalam kosmos. Contoh 3. Penggunaan geometri dalam seni bina Islam. Tafsiran Al-Quran. Penggunaan geometri dalam seni bina Islam mewakili simetri dan keseimbangan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Penjelasan, penggunaan geometri dalam seni bina Islam melambangkan simetri dan keseimbangan ilahi di alam semesta, mencerminkan keharmonian dan perkadaran dalam penciptaan. Seni bina Islam sering menggabungkan corak dan reka bentuk geometri yang rumit yang merangkumi susunan dan keindahan ilahi. Contoh 4. Keharmonian musik dalam budaya Islam. Tafsiran Al-Quran. Aksiom, keharmonian musik dalam budaya Islam mewakili melodi dan irama ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan tanda-tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Penjelasan, keharmonian musik dalam budaya Islam melambangkan melodi dan irama ilahi di alam semesta, mencerminkan kesaling hubungan dan keseimbangan dalam penciptaan. Musik Islam sering menggabungkan irama dan melodi kompleks yang merangkumi susunan dan keharmonian ilahi. Akhir fikiran integrasi quadrivium dengan prinsip-prinsip Al-Quran menawarkan perspektif yang mendalam dan mencerahkan tentang alam semesta. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik, dan kosmologi dengan pemikiran Islam, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi, memberikan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan secara saintifik dan rohani. Seterusnya, pasti! Mari kita mendalami aplikasi praktikal dan contoh lanjut tentang bagaimana prinsip quadrivium sejajar dengan ajaran Al-Quran. Ini akan membantu mengukuhkan teori segala-galanya dari perspektif Islam, mempamerkan keharmonian antara pengetahuan saintifik dan rohani. Aplikasi praktikal dan contoh. Selanjutnya, contoh 5. Jujukan Fibonacci dalam alam semula jadi. Tafsiran Al-Quran Paksioma. Jujukan Fibonacci dalam alam semula jadi siri jumben vunggahan dan co ilahi dalam semesta. Pembenaran. Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau.
dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penjelasan. Jujukan Fibonacci diperhatikan dalam pelbagai fenomena semula jadi, seperti percabangan pokok, susunan daun pada batang, dan corak biji dalam bunga matahari. Corak ini mencerminkan pertumbuhan dan ketertiban ilahi di alam semesta, menekankan kesaling hubungan dan keharmonian dalam penciptaan. Contoh 6. Nisbah emas dalam anatomi manusia. Tafsiran Al-Quran. Aksiom, nisbah emas dalam anatomi manusia mewakili perkadaran ilahi dan keharmonian dalam bentuk manusia. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam perawakan yang terbaik. Penjelasan, nisbah emas terbukti dalam perkadaran tubuh manusia, seperti nisbah panjang tangan ke lengan bawah dan ketinggian badan dengan jarak dari pusar ke kaki. Perkadaran ini mencerminkan keharmonian dan keseimbangan ilahi dalam bentuk manusia, menyerlahkan kesempurnaan dan keindahan ciptaan Tuhan. Contoh 7. Keharmonian dalam kalender Islam. Tafsiran Al-Quran. Paksioma. Keharmonian musim dalam kalender Islam mewakili susunan dan irama ilahi di alam semesta. Pembenaran, dialah yang menjadikan matahari sebagai cahaya yang bersinar dan bulan menjadi terang yang diperolehi dan menentukan untuk itu berfasa supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan catatan waktu. Penjelasan, kalender Islam adalah berdasarkan kitaran lunar yang sejajar dengan irama semula jadi musim. Keharmonian ini mencerminkan susunan dan irama ilahi di alam semesta, menekankan kesaling hubungan dan keseimbangan dalam penciptaan. Contoh lam, penggunaan geometri dalam kaligrafi Islam. Tafsiran Al-Quran, aksioma. Penggunaan geometri dalam kaligrafi Islam mewakili simetri dan keseimbangan ilahi dalam perkataan bertulis. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penjelasan, kaligrafi Islam sering menggabungkan corak dan reka bentuk geometri yang merangkumi susunan dan keindahan ilahi. Susunan huruf dan perkataan yang tepat dan harmoni mencerminkan simetri dan keseimbangan ilahi dalam perkataan bertulis, menyerlahkan kesempurnaan dan keagungan wahyu Tuhan. Contoh 9. Musik dalam ibadat Islam. Tafsiran Al-Quran, aksiom. Keharmonian musik dalam ibadat Islam mewakili melodi dan irama ilahi dalam amalan rohani. Pembenaran, dan tanda-tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Penjelasan, penggunaan musik dalam ibadat Islam seperti bacaan Al-Quran dan azan mencerminkan melodi dan irama ketuhanan dalam amalan kerohanian. Bacaan teks suci yang harmoni dan berirama menekankan kesaling hubungan dan keseimbangan dalam penciptaan. In leading crime but sits the soul. Contoh 10. Kebetulan nombor dalam metrologi Islam. Tafsiran Al-Quran, aksiom. Kebetulan nombor dalam metrologi Islam mewakili susunan dan corak ilahi dalam pengukuran. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penjelasan, metrologi Islam sering menggabungkan ukuran yang tepat dan harmoni yang mencerminkan susunan dan corak ilahi dalam penciptaan. Penggunaan nombor dan perkadaran dalam pembinaan masjid, reka bentuk seni Islam, dan pengiraan kalender Islam menyerlahkan kesaling hubungan dan keharmonian di alam semesta. Mengintegrasikan quadrivium ke dalam pendidikan Islam. Pembangunan kurikulum matematik. Tajuk kursus Aritmetik Ilahi dan Al-Quran. Kandungan, pengenalan kepada konsep nombor sebagai simbol ilahi. Penerokaan jujukan Fibonacci dan nisbah emas dalam alam semula jadi dan anatomi manusia. Kajian kepentingan nombor dalam Al-Quran dan metrologi Islam. Aplikasi praktikal aritmetik ilahi dalam kehidupan seharian dan amalan rohani. Geometri. Tajuk kursus Geometri Suci dan Seni Islam. Kandungan, pengenalan kepada konsep geometri sebagai cerminan susunan dan simetri ilahi. Kajian penggunaan geometri dalam seni bina Islam, kaligrafi dan seni. Penerokaan nisbah emas dan poligon bintang dalam reka bentuk Islam. Aplikasi praktikal geometri suci dalam pembinaan masjid dan reka bentuk seni Islam. Muzik, tajuk khusus keharmonian, sfera dan ibadat Islam. Kandungan, pengenalan kepada konsep keharmonian sebagai cerminan melodi dan irama ilahi. Kajian keharmonian sfera dalam astronomi Islam dan keharmonian muzik dalam ibadat Islam.
Penerokaan penggunaan musik dalam bacaan Al-Quran dan azan, aplikasi praktikal keharmonian dalam amalan rohani dan kehidupan seharian. Kosmologi, tajuk kursus, Kosmologi Islam dan Perintah Ilahi. Kandungan, pengenalan kepada konsep kosmologi sebagai cerminan susunan dan tujuan ilahi. Kajian keharmonian musim dalam kalender Islam dan keharmonian sfera dalam astronomi Islam. Penerokaan susunan dan irama ilahi di alam semesta. Aplikasi praktikal kosmologi Islam dalam pemahaman alam semula jadi dan amalan rohani. Kesimpulan, penyepaduan quadrivium ke dalam kerangka Al-Quran memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian, dan tujuan. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik, dan kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi, memberikan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan secara saintifik dan rohani. Penukaran berstruktur ini menyerlahkan kesaling hubungan yang mendalam antara prinsip quadrivium dan Al-Quran, menawarkan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan dari segi saintifik dan rohani. Aplikasi praktikal dan contoh selanjutnya menggambarkan keharmonian antara quadrivium dan pemikiran Islam, memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian dan tujuan. Seterusnya, pasti, mari kita terus mengembangkan integrasi quadrivium ke dalam pendidikan Islam dan meneroka aplikasi praktikal tambahan, contoh dan hubungan yang lebih mendalam dengan prinsip Al-Quran. Ini akan memperkayakan lagi teori segala-galanya perspektif Islam. Sinai. Integrasi lebih mendalam ke dalam pendidikan Islam. Pembangunan kurikulum lanjutan. Matematik lanjutan. Tajuk kursus. Aritmetik ilahi lanjutan dan numerologi. Al-Quran. Kandungan. Kajian mendalam tentang corak dan urutan berangka dalam Al-Quran, seperti kekerapan nombor tertentu dan kepentingannya. Penerokan struktur matematik dalam seni dan seni bina Islam, seperti teselasi dan fraktal. Analisis nisbah emas dan jujukan Fibonacci dalam reka bentuk Islam dan kepentingan rohaninya. Aplikasi praktikal aritmetik ilahi lanjutan dalam penyelidikan saintifik moden dan inovasi teknologi. Geometri lanjutan, tajuk kursus, geometri suci lanjutan dan reka bentuk Islam. Kandungan, kajian terperinci tentang prinsip geometri yang mendasari seni, seni bina dan kaligrafi Islam. Penerokan pepejal Platonik dan Archimedean dalam reka bentuk Islam dan makna simboliknya. Analisis penggunaan simetri, perkadaran, dan keseimbangan dalam geometri Islam. Aplikasi praktikal geometri suci lanjutan dalam reka bentuk dan kejuruteraan kontemporari. Musik lanjutan, tajuk kursus, keharmonian lanjutan, sfera dan musikologi Islam. Kandungan, kajian mendalam tentang prinsip-prinsip harmonik dalam musik Islam dan kaitannya dengan keharmonian sfera. Penerokan skala musik dan irama dalam ibadat Islam dan kepentingan rohaninya. Analisis penggunaan musik dalam bacaan Al-Quran dan azan solat. Aplikasi praktikal keharmonian lanjutan dalam komposisi dan persembahan musik modern. Kosmologi lanjutan, tajuk kursus, kosmologi Islam lanjutan dan perintah ilahi. Kandungan, kajian terperinci tentang pemahaman Islam tentang kosmos dan susunan ketuhanannya. Penerokaan keharmonian musim dalam kalender Islam dan keharmonian sfera dalam astronomi Islam. Analisis susunan dan irama ilahi di alam semesta dan refleksi mereka dalam kosmologi Islam. Aplikasi praktikal kosmologi Islam lanjutan dalam astrofisik moden dan penerokan angkasa lepas. Aplikasi dan contoh praktikal tambahan. Contoh 11. Penggunaan fraktal dalam seni Islam. Tafsiran Al-Quran, aksioma. Penggunaan fraktal dalam seni Islam mewakili kerumitan dan ketertiban ilahi di alam semesta. Pembenaran. Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Al-Quran, penjelasan. Fraktal ialah corak kompleks yang serupa dengan diri merentas skala yang berbeza. Dalam seni Islam, fraktal digunakan untuk mencipta reka bentuk yang rumit dan harmoni yang mencerminkan kerumitan dan ketertiban ilahi di alam semesta. Pengulangan corak pada skala yang berbeza menekankan kesaling hubungan dan keharmonian dalam penciptaan. Contoh 12, keharmonian. Sfera dalam astrologi Islam. Tafsiran Al-Quran. Aksiom.
Keharmonian sfera dalam astrologi Islam mewakili susunan ilahi dan resonans di alam semesta. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Penjelasan, astrologi Islam meneroka pengaruh benda angkasa terhadap hal ehwal manusia dan alam semula jadi. Keharmonian sfera dalam astrologi Islam mencerminkan susunan dan resonans ilahi di alam semesta, menekankan kesaling hubungan dan keseimbangan dalam penciptaan. Contoh 13. Penggunaan geometri di Taman Islam Al-Quran. Aksiom. Penggunaan geometri di taman-taman Islam mewakili simetri dan keseimbangan ilahi dalam alam semula jadi. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Penjelasan, Taman Islam sering menggabungkan corak dan reka bentuk geometri yang mencerminkan simetri dan keseimbangan ilahi dalam alam semula jadi. Susunan tumbuhan, ciri air dan laluan yang tepat dan harmoni menekankan susunan dan keindahan ilahi dalam penciptaan. Contoh 11. Keharmonian musik dalam puisi Islam. Tafsiran Al-Quran, aksiom. Keharmonian musik dalam puisi Islam mewakili melodi dan irama ilahi dalam ekspresi sastra. Pembenaran, dan tanda-tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Penjelasan, puisi Islam sering menggabungkan irama dan melodi kompleks yang mencerminkan melodi dan irama ilahi dalam ekspresi sastra. Komposisi puisi yang harmoni dan berirama menekankan kesaling hubungan dan keseimbangan dalam penciptaan, meningkatkan pengalaman rohani dan estetik. Contoh 15. Kebetulan nombor dalam numerologi Islam. Tafsiran Al-Quran, aksiom. Kebetulan nombor dalam numerologi Islam mewakili susunan dan corak ilahi dalam simbolisme berangka. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Penjelasan, numerologi Islam meneroka makna simbolik nombor dan kepentingannya dalam Al-Quran dan tradisi Islam. Kebetulan nombor dalam numerologi Islam mencerminkan susunan dan corak ilahi dalam simbolisme berangka, menekankan kesaling hubungan dan keharmonian dalam penciptaan. Mengintegrasikan prinsip quadrivium ke dalam kehidupan seharian. Amalan rohani. Aritmetik ilahi dalam kehidupan seharian. Amalan. Masukkan kajian aritmetik ilahi ke dalam amalan kerohanian harian. Sebebas berang ketukis peliksus solat. Permohonan, rutinkan corak dan nantikan berangkai sebagai taupan seriuan. Gunakan nisbah emas dan jujukan Fibonacci sebagai panduan untuk pertumbuhan rohani dan refleksi diri. Geometri suci dalam kehidupan seharian. Amalan. Menggabungkan kajian geometri suci ke dalam amalan kerohanian harian, seperti reka bentuk ruang pribadi dan penciptaan seni Islam. Permohonan. Gunakan corak dan reka bentuk geometri untuk mewujudkan persekitaran yang harmoni dan seimbang yang mencerminkan susunan dan keindahan ilahi. Gunakan prinsip simetri, perkadaran, dan keseimbangan dalam aktiviti dan keputusan harian. Keharmonian sfera dalam kehidupan seharian. Amalan, masukkan kajian tentang keharmonian sfera ke dalam amalan rohani harian, seperti pemerhatian langit malam dan pelaksanaan doa. Permohonan, renungkan susunan dan resonans ilahi di alam semesta dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. Gunakan keharmonian sfera sebagai panduan untuk pertumbuhan rohani dan refleksi diri. Kosmologi Islam dalam kehidupan seharian. Amalan, memasukkan kajian kosmologi Islam ke dalam amalan kerohanian harian, seperti pemerhatian alam semula jadi dan pelaksanaan solat. Permohonan, renungkan susunan dan tujuan ilahi di alam semesta dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. Gunakan kosmologi Islam sebagai panduan untuk pertumbuhan rohani dan refleksi diri. Kesimpulan penyepaduan quadrivium ke dalam kerangka Al-Quran memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian, dan tujuan. Dengan menyelaraskan prinsip nombor geometri, musik, dan kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi, memberikan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan secara saintifik dan rohani. Penukaran berstruktur ini menyerlahkan kesaling hubungan yang mendalam antara prinsip quadrivium dan Al-Quran,
menawarkan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan dari segi saintifik dan rohani. Aplikasi praktikal, contoh lanjut, dan hubungan yang lebih mendalam dengan prinsip Al-Quran menggambarkan keharmonian antara quadrivium dan pemikiran Islam, memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian dan seterusnya. Pasti. Mari kita terus mendalami penyepaduan quadrivium ke dalam pemikiran dan amalan Islam, meneroka konsep yang lebih maju, contoh tambahan dan aplikasi praktikal. Ini akan memperkayakan lagi teori segala-galanya dari perspektif Islam dan menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk memahami alam semesta. Konsep dan aplikasi lanjutan matematik dan aritmetik, numerologi Al-Quran dan analisis gematrik. Konsep gematria ialah amalan memberikan nilai berangka kepada huruf dan perkataan untuk mendedahkan makna dan hubungan yang lebih mendalam. Aplikasi analisis nilai berangka ayat-ayat Al-Quran, namisalah, dan istilah yang penting untuk mendedahkan cot dan makna tersembunyi. Contoh, nilai berangka perkataan Allah dalam bahasa Arab ialah 6 yang boleh ditafsirkan sebagai simbol kesempurnaan dan kesempurnaan ilahi. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jujukan Fibonacci dan nisbah emas dalam seni Islam. Konsep jujukan Fibonacci dan nisbah emas ialah corak matematik yang kerap muncul dalam alam semula jadi dan seni Islam. Permohonan kaji penggunaan jujukan Fibonacci dan nisbah emas dalam reka bentuk seni bina Islam, kaligrafi, dan seni hiasan. Contoh, Alhambra di Granada, Spanyol menampilkan corak dan reka bentuk geometri yang rumit yang menggabungkan jujukan Fibonacci dan nisbah emas. Pembenaran dan tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Geometri lanjutan. Pepejal Platonik dan seni bina Islam. Konsep pepejal Platonik ialah bentuk 3 dimensi dengan muka yang semuanya merupakan poligon biasa yang kongruen. Permohonan terokai penggunaan pepejal Platonik dalam reka bentuk seni bina Islam, seperti kubah, gerbang, dan elemen hiasan. Contoh, kubah Hagia Sophia di Istanbul, Turki, ialah hemisfera yang boleh dianggarkan oleh satu siri pepejal Platonik seperti ikosahedron dan dodekahedron. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan. Fraktal dan reka bentuk Islam. Konsep fraktal ialah korak kompleks yang serupa dengan diri merentasi skala yang berbeza. Permohonan kaji penggunaan fraktal dalam reka bentuk Islam seperti teselasi, arabesk, dan kaligrafi. Contoh, corak geometri yang rumit dalam Jubin Istana Topkapi di Istanbul, Turki menampilkan reka bentuk fraktal yang mencerminkan kerumitan dan susunan ilahi di alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Quran 24 lanjutan. Perkadaran harmonik dalam musik Islam. Konsep perkadaran harmonik ialah nisbah matematik yang mencipta selang musik yang menyenangkan dan seimbang. Aplikasi analisis penggunaan perkadaran harmonik dalam musik Islam seperti sistem makam dan adzan. Contoh, sistem makam dalam musik Arab adalah berdasarkan perkadaran harmonik yang mewujudkan rasa keseimbangan dan keharmonian. Pembenaran dan tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Corak berirama dalam puisi Islam. Konsep corak berirama ialah pengulangan bunyi dan rentak secara teratur dan harmoni. Permohonan kaji penggunaan corak berirama dalam puisi Islam seperti ghazal dan kasidah. Contoh ghazal, satu bentuk puisi Islam, mempunyai corak berirama mewujudkan rasa sebanggain ofungtis. Pembenaran dan tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Al-Quran, kosmologi lanjutannya. Astronomi Islam dan keharmonian, sfera, konsep. Keharmonian sfera ialah idea bahawa pergerakan benda angkasa mewujudkan alam semesta yang harmoni dan seimbang. Aplikasi terokai sumbangan ahli astronomi Islam seperti Al-Biruni dan Al-Farghani.
kepada pemahaman tentang keharmonian sfera. Contoh, pengiraan Al-Biruni tentang lilitan bumi dan pergerakan planet-planet menyumbang kepada pemahaman tentang keharmonian sfera. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan, semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Al-Quran 27 dan keharmonian musim. Konsep kalender Islam adalah berdasarkan kitaran bulan yang sejajar dengan irama semula jadi musim. Permohonan kaji kepentingan kalender Islam dalam pemahaman keharmonian musim dan susunan ilahi di alam semesta. Contoh, kalender Islam mempunyai 12 bulan lunar, masing-masing sepadan dengan musim tertentu dan mencerminkan susunan dan irama ilahi di alam semesta. Pembenaran, dialah yang menjadikan matahari sebagai cahaya yang bersinar dan bulan menjadi terang yang diperolehi dan menentukan untuk itu berfasa supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan catatan waktu. Aplikasi praktikal dalam sains dan teknologi modern. Aritmetik ilahi dalam sains modern. Permohonan, gunakan prinsip aritmetik ilahi untuk membangunkan model dan algoritma matematik baharu dalam bidang seperti kriptografi, analisis data dan kecerdasan buatan. Contoh, nisbah emas dan jujukan Fibonacci boleh digunakan untuk membangunkan algoritma yang lebih cekap dan harmoni untuk pemampatan dan penyulitan data. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Geometri suci dalam kejuruteraan modern. Permohonan, masukkan prinsip geometri suci ke dalam reka bentuk struktur kejuruteraan modern seperti jambatan, bangunan, dan sistem pengangkutan. Contoh, penggunaan korak geometri dan reka bentuk dalam pembinaan jambatan dan bangunan modern boleh mewujudkan struktur yang lebih stabil dan harmoni. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahwa kamu tidak melanggar keseimbangan, keharmonian. Sfera dalam astrofisik modern. Permohonan, terokai keharmonian sfera dalam astrofisik modern untuk membangunkan teori dan model baharu alam semesta. Contoh, kajian tentang keharmonian sfera boleh menyumbang kepada pemahaman tentang pembentukan dan evolusi galaksi, bintang, dan planet. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Al-Quran dosa. Kosmologi Islam dalam penerokan angkasa modern. Permohonan, menggabungkan prinsip kosmologi Islam ke dalam penerokan angkasa lepas modern untuk membangunkan teknologi dan kaedah baru untuk meneroka alam semesta. Contoh, kajian kosmologi Islam boleh menyumbang ke pembangunan sistem pendorong baharu, teknik navigasi, dan teknologi komunikasi untuk penerokaan angkasa lepas. Pembenaran, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Al-Quran. Kesimpulan penyepaduan quadrivium ke dalam kerangka Al-Quran memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian, dan tujuan. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik, dan kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi, memberikan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan secara saintifik dan rohani. Penukaran berstruktur ini menyerlahkan kesaling hubungan yang mendalam antara prinsip quadrivium dan Al-Quran, menawarkan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan dari segi saintifik dan rohani. Aplikasi praktikal, contoh lanjut, dan hubungan yang lebih mendalam dengan prinsip Al-Quran menggambarkan keharmonian antara quadrivium dan pemikiran Islam, memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian, dan tujuan. F seterusnya, 250. Pasti. Mari kita teruskan meneroka aplikasi yang lebih khusus, hubungan yang lebih mendalam, dan contoh praktikal yang menyepadukan lagi quadrivium dengan pemikiran dan amalan Islam. Ini akan membantu mengukuhkan teori segala-galanya dari perspektif Islam dan menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk memahami alam semesta. Aplikasi khusus dan sambungan lebih mendalam. Aritmetik ilahi dalam sistem kewangan tafsiran Al-Quran. Aksiom. Prinsip aritmetik ilahi boleh digunakan untuk membangunkan sistem kewangan yang beretika dan mampan. Justifikasi.
Dan berikan ukuran penuh apabila Anda mengukur dan menimbang dengan keseimbangan yang sama. Itulah cara terbaik dan hasil terbaik. Permohonan membangunkan mul dan algoritma keuangan berdasarkan nisbah emas, jujukan Fibonacci dan perkadaran ilahi lain untuk memastikan keadilan, ketelusan, dan kemampanan. Contoh, perbankan dan keuangan Islam boleh menggabungkan prinsip-prinsip ini untuk mewujudkan sistem perbankan tanpa faedah yang menggalakkan pelaburan beretika dan pemberian amal. Geometri suci dalam perancangan bandar tafsiran Al-Quran. Pak Syoma, prinsip geometri suci boleh digunakan untuk mereka bentuk persekitaran bandar yang harmoni dan mampan. Pembenaran dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahawa kamu tidak melanggar keseimbangan. Al-Quran Lutsi. Permohonan, gunakan corak dan randuk geometri dalam perancangan bandar untuk wujudkan bandar yang seimbang dan harmoni yang mencerminkan susunan dan keindahan ilahi. Contoh, menggabungkan prinsip geometri dalam reka bentuk ruang awam, kawasan kediaman dan sistem pengangkutan untuk mewujudkan persekitaran bandar yang lebih boleh didiami dan mampan. Keharmonian sfera dalam pemeliharaan alam sekitar. Tafsiran Al-Quran. Aksiom. Keharmonian sfera boleh digunakan untuk membangunkan amalan alam sekitar yang mampan dan harmoni. Pembenaran. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan, semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Permohonan. Gunakan prinsip keharmonian sfera untuk membangunkan strategi pemeliharaan alam sekitar yang menggalakkan keseimbangan dan kemampanan ekosistem. Contoh, laksanakan amalan pertanian mampan, sistem tenaga budi perbaharui dan teknik pengurusan air yang mencerminkan susunan dan keharmonian ilahi dalam dunia semula jadi. Kosmologi Islam dalam pendidikan tafsiran Al-Quran, aksiom. Prinsip kosmologi Islam boleh disepadukan ke dalam kurikulum pendidikan untuk menggalakkan pemahaman holistik tentang alam semesta. Pembenaran, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat dan contoh yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Permohonan, membangunkan program pendidikan dan kurikulum yang menggabungkan prinsip kosmologi Islam, aritmetik ilahi, geometri suci, dan keharmonian sfera. Contoh buat kursus antara disiplin yang menggabungkan sains, matematik, seni, dan kerohanian untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta. Contoh praktikal dan kajian. Contoh 19, nisbah emas dalam seni bina Islam. Kajian KES, kubah batu di Baitul Maqdis. Penerangan The Dome of the Rock ialah karya seni bina Islam yang menggabungkan nisbah emas dan prinsip geometri lain dalam reka bentuknya. Permohonan, nisbah emas digunakan dalam perkadaran kubah, susunan lajur dan corak hiasan, mewujudkan struktur yang harmoni dan seimbang yang mencerminkan susunan dan keindahan ilahi. Pembenaran, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahawa kamu tidak melanggar keseimbangan. Contoh 19, jujukan Fibonacci dalam seni Islam. Kajian KES, Alhambra di Granada, Spanyol. Penerangan, Alhambra mempunyai corak dan reka bentuk geometri yang rumit yang menggabungkan jujukan Fibonacci dan nisbah emas. Permohonan, jujukan Fibonacci digunakan dalam reka bentuk jubin, gerbang dan elemen hiasan, mewujudkan persekitaran yang harmoni dan seimbang yang mencerminkan kerumitan dan ketertiban ilahi di alam semesta. Pembenaran dan tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Al-Quran 30:22. Contoh 16, keharmonian sfera dalam astronomi Islam. Kajian KES Astrologi. Penerangan. Astrologi ialah instrumen astronomi purba yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masa dan kedudukan benda angkasa. Permohonan. Astrolabe menggabungkan prinsip keharmonian sfera untuk mengira kedudukan bintang, planet dan benda angkasa lain, mencerminkan susunan ilahi dan resonans di alam semesta. Pembenaran. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Contoh 19. Penggunaan geometri di Taman Islam. Kajian KES, Taman Taj Mahal di Agra, India. Penerangan, taman-taman Taj Mahal mempunyai corak geometri dan reka bentuk yang mencerminkan simetri dan keseimbangan ilahi dalam alam semula jadi. Permohonan, susunan tumbuhan, ciri air dan laluan yang tepat dan harmoni mewujudkan persekitaran yang seimbang dan harmoni yang mencerminkan susunan dan keindahan ilahi dalam penciptaan. Pembenaran,
dan langit Dia bangkitkan dan mengenakan baki, bahawa kamu tidak melanggar keseimbangan. Contoh 20. Keharmonian muzik dalam ibadat Islam. Kajian KES, adzan untuk doa penerangan. Adzan ialah azan Islam, dibacakan 5 kali sehari untuk memanggil orang Islam untuk beribadah. Permohonan. Adzan menggabungkan perkadaran harmonik dan corak berirama yang mewujudkan rasa keseimbangan dan keharmonian, meningkatkan pengalaman rohani. Pembenaran dan tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Al-Quran 30 mengintegrasikan prinsip quadrivium ke dalam pendidikan Islam. Pembangunan kurikulum aritmetik ilahi dan numerologi. Al-Quran, tajuk kursus aritmetik ilahi, lanjutan dan numerologi Al-Quran. Kandungan, kajian mendalam mengenai corak dan urutan berangka dalam Al-Quran. Penerokaan struktur matematik dalam seni dan seni bina Islam. Analisis nisbah emas dan jujukan Fibonacci dalam reka bentuk Islam. Aplikasi praktikal aritmetik ilahi lanjutan dalam penyelidikan saintifik moden dan inovasi teknologi. Geometri suci dan reka bentuk Islam. Tajuk kursus, Geometri suci, lanjutan dan reka bentuk Islam. Kandungan, kajian terperinci tentang prinsip geometri yang mendasari seni, seni bina dan kaligrafi Islam. Penerokaan pepejal Platonik dan Archimedean dalam reka bentuk Islam. Analisis penggunaan simetri, perkadaran dan keseimbangan dalam geometri Islam. Aplikasi praktikal geometri suci lanjutan dalam reka bentuk dan kejuruteraan kontemporer. Keharmonian sfera dan musikologi Islam. Tajuk kursus, Keharmonian lanjutan sfera dan musikologi Islam. Kandungan, kajian mendalam tentang prinsip-prinsip harmonik dalam musik Islam dan kaitannya dengan keharmonian sfera. Penerokaan skala musik dan irama dalam ibadat Islam dan kepentingan rohaninya. Analisis penggunaan musik dalam bacaan Al-Quran dan azan solat. Aplikasi praktikal keharmonian lanjutan dalam komposisi dan persembahan musik moden. Kosmologi Islam dan perintah ilahi. Tajuk kursus, Kosmologi Islam, lanjutan dan perintah ilahi. Kandungan, kajian terperinci tentang pemahaman Islam tentang kosmos dan susunan ketuhanannya. Penerokaan keharmonian musim dalam kalender Islam dan keharmonian sfera dalam astronomi Islam. Analisis susunan dan irama ilahi di alam semesta dan refleksi mereka dalam kosmologi Islam. Aplikasi praktikal kosmologi Islam lanjutan dalam astrofizik moden dan penerokaan angkasa lepas. Kesimpulan, penyepaduan quadrivium ke dalam kerangka Al-Quran memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian, dan tujuan. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik, dan kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi, memberikan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan secara saintifik dan rohani. Penukaran berstruktur ini menyerlahkan kesaling hubungan yang mendalam antara prinsip quadrivium dan Al-Quran, menawarkan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan dari segi saintifik dan rohani. Aplikasi praktikal, contoh lanjut, dan hubungan yang lebih mendalam dengan prinsip Al-Quran menggambarkan keharmonian antara quadrivium dan pemikiran Islam, memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian, dan tujuan. Seterusnya, pasti, mari kita mendalami pelaksanaan praktikal prinsip quadrivium dalam pendidikan Islam, amalan komuniti, dan pembangunan rohani pribadi. Ini akan memperkayakan lagi teori segala-galanya OE dari perspektif Islam dan menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk hidup selaras dengan prinsip ilahi. Melaksanakan prinsip quadrivium dalam pendidikan Islam aritmetik ilahi dalam reka bentuk kurikulum tajuk kursus aritmetik ilahi dan numerologi Al-Quran. Objektif untuk memahami kepentingan nombor dalam Al-Quran dan tradisi Islam, untuk meneroka corak dan urutan matematik dalam alam semula jadi dan seni Islam, untuk menerapkan prinsip aritmetik ilahi dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kandungan, pengenalan kepada numerologi Al-Quran, kajian nilai berangka ayat-ayat Al-Quran, nama Allah dan istilah Islam yang penting. Jujukan Fibonacci dan nisbah emas, analisis jujukan Fibonacci dan nisbah emas dalam alam semula jadi dan seni Islam. Aplikasi praktikal, penggunaan aritmetik ilahi dalam sistem keuangan, perancangan bandar dan pemeliharaan alam sekitar.
Aktiviti, analisis numerologi. Pelajar menganalisis nilai berangka ayat-ayat Al-Quran dan istilah Islam untuk mendedahkan corak dan makna tersembunyi. Projek reka bentuk. Pelajar mencipta corak dan reka bentuk geometri yang menggabungkan jujukan Fibonacci dan nisbah emas. Aplikasi dunia sebenar. Pelajar membangunkan model kewangan dan algoritma berdasarkan prinsip aritmetik ilahi untuk menggalakkan amalan beretika dan mampan. Geometri suci dalam seni dan seni bina. Tajuk khusus, geometri suci dan reka bentuk Islam. Objektif untuk memahami prinsip geometri yang dari seni, seni bina dan kaligrafi Islam. Untuk meneroka penggunaan pepejal Platonik dan Archimedean dalam reka bentuk Islam. Untuk menerapkan prinsip geometri suci dalam reka bentuk dan kejuruteraan kontemporari. Kandungan, pengenalan kepada geometri suci. Kajian prinsip geometri dalam seni Islam, seni bina dan kaligrafi. Pepejal Platonik dan Archimedes, penerokaan penggunaan pepejal Platonik dan Archimedean dalam reka bentuk Islam. Aplikasi praktikal penggunaan geometri suci dalam perancangan bandar, reka bentuk seni bina dan pemeliharaan alam sekitar. Aktiviti, analisis geometri. Pelajar menganalisis corak dan reka bentuk geometri dalam seni dan seni bina Islam. Projek reka bentuk. Pelajar mencipta reka bentuk seni bina dan rancangan bandar yang menggabungkan prinsip geometri suci. Aplikasi dunia sebenar, pelajar membangunkan penyelesaian kejuruteraan dan amalan mampan berdasarkan prinsip geometri suci. Keharmonian sfera dalam muzik dan astronomi. Tajuk kursus, keharmonian sfera dan musikologi Islam. Objektif untuk memahami prinsip-prinsip harmonik dalam muzik Islam dan kaitannya dengan keharmonian sfera. Untuk meneroka skala muzik dan irama dalam ibadat Islam dan kepentingan rohaninya. Untuk menerapkan prinsip harmonik dalam gubahan dan persembahan muzik moden. Kandungan, pengenalan kepada prinsip harmonik, kajian prinsip harmonik dalam muzik Islam dan kaitannya dengan keharmonian sfera. Skala dan irama muzik, penerokaan skala dan irama muzik dalam ibadat Islam dan kepentingan rohaninya. Aplikasi praktikal, penggunaan prinsip harmonik dalam gubahan muzik moden, persembahan dan pemeliharaan alam sekitar. Aktiviti, analisis harmonik. Pelajar menganalisis prinsip harmonik dan skala muzik dalam muzik dan ibadat Islam. Projek komposisi. Pelajar mengubah karya muzik yang menggabungkan prinsip harmonik dan kepentingan rohani. Aplikasi dunia sebenar. Pelajar membangunkan strategi pemeliharaan alam sekitar dan amalan mampan berdasarkan prinsip harmonik. Kosmologi Islam dan perintah ilahi. Tajuk kursus, kosmologi Islam dan perintah ilahi. Objektif untuk memahami pemahaman Islam tentang kosmos dan susunan ketuhanan. Untuk meneroka keharmonian musim dalam kalender Islam dan keharmonian sfera dalam astronomi Islam. Mengaplikasikan prinsip kosmologi Islam dalam astrofisik moden dan penerokaan angkasa lepas. Kandungan, pengenalan kepada kosmologi Islam, kajian pemahaman Islam tentang kosmos dan susunan ilahinya. Keharmonian musim, penerokaan keharmonian musim dalam kalender Islam dan kepentingannya. Aplikasi praktikal, penggunaan prinsip kosmologi Islam dalam astrofisik moden, penerokaan angkasa lepas dan pemeliharaan alam sekitar. Aktiviti, analisis kosmologi. Pelajar menganalisis pemahaman Islam tentang kosmos dan keharmonian musim. Projek astronomi. Pelajar membangunkan model dan teori astronomi berdasarkan prinsip kosmologi Islam. Aplikasi dunia sebenar. Pelajar membangunkan strategi pemeliharaan alam sekitar dan amalan mampan berdasarkan prinsip kosmologi Islam. Melaksanakan prinsip quadrivium dalam amalan komuniti aritmetik ilahi dalam kewangan komuniti. Inisiatif sistem kewangan beretika dan mampan. Objektif untuk membangunkan model kewangan dan algoritma berdasarkan prinsip aritmetik ilahi. Untuk menggalakkan pelaburan beretika, pemberian amal zakat dan amalan kewangan yang mampan. Aktiviti, bengkel kewangan, bengkel komuniti mengenai perbankan beretika, pembiayaan tanpa faedah, dan pemberian amal. Projek pelaburan berasaskan komuniti yang menggalakkan amalan beretika dan mampan. Dasar ekonomi, pembangunan dasar dan peraturan ekonomi berdasarkan prinsip aritmetik ilahi. Geometri suci dalam pembangunan bandar. Inisiatif persekitaran bandar yang harmoni dan mampan. Objektif untuk menggabungkan prinsip geometri suci dalam perancangan bandar dan reka bentuk seni bina. Untuk mewujudkan bandar-bandar yang seimbang dan harmoni yang mencerminkan ketertiban dan keindahan ilahi. Aktiviti, bengkel perancangan bandar, bengkel komuniti mengenai prinsip geometri suci dalam perancangan bandar dan reka bentuk seni bina. Projek seni bina. Projek seni bina berasaskan komuniti yang menggabungkan prinsip geometri suci. Dasar bandar.
pembangunan dasar dan peraturan bandar berdasarkan prinsip geometri suci. Keharmonian sfera dalam pemeliharaan alam sekitar. Inisiatif, amalan alam sekitar yang mampan dan harmoni. Objektif, membangunkan strategi pemeliharaan alam sekitar berdasarkan keharmonian sfera untuk menggalakkan keseimbangan dan kemampanan ekosistem dan sumber asli. Aktiviti, bengkel alam sekitar, bengkel komuniti mengenai keharmonian sfera dan amalan alam sekitar yang mampan. Projek pemeliharaan berasaskan komuniti yang menggalakkan keseimbangan dan kemampanan ekosistem. Dasar alam sekitar, pembangunan dasar dan peraturan alam sekitar berdasarkan keharmonian sfera. Kosmologi Islam dalam pendidikan dan jangkauan inisiatif, pendidikan holistik dan bersepadu. Objektif, mengintegrasikan prinsip kosmologi Islam ke dalam kurikulum pendidikan dan program jangkauan komuniti untuk menggalakkan pemahaman holistik tentang alam semesta dan susunan ketuhanannya. Aktiviti, bengkel pendidikan, bengkel komuniti mengenai kosmologi Islam, aritmetik ilahi, geometri suci, dan keharmonian sfera. Program jangkauan berasaskan komuniti yang menggalakkan pemahaman holistik tentang alam semesta dan susunan ilahinya. Dasar pendidikan, pembangunan dasar dan kurikulum pendidikan berdasarkan prinsip kosmologi Islam, melaksanakan prinsip quadrivium dalam pembangunan rohani pribadi, aritmetik ilahi dalam keuangan pribadi, amalan, keuangan pribadi beretika dan mampan. Objektif, untuk menerapkan prinsip aritmetik ilahi dalam pengurusan keuangan pribadi, untuk menggalakkan pelaburan beretika, pemberian amal, zakat, dan amalan keuangan yang mampan. Aktiviti, perancangan keuangan, membangunkan rancangan pribadi berdasarkan prinsip aritmetik ilahi. Pelaburan beretika, buat pelausuran beretika yang menggalakkan kemampuan dan tanggung jawab sosial. Pemberian amal, amalkan pemberian amal zakat untuk menyokong pembangunan komuniti dan kebajikan sosial. Geometri suci dalam ruang pribadi, amalan, ruang pribadi yang harmoni dan seimbang. Objektif untuk menggabungkan prinsip geometri suci dalam reka bentuk ruang pribadi, untuk mewujudkan persekitaran yang seimbang dan harmoni yang mencerminkan ketertiban dan keindahan ilahi. Aktiviti, reka bentuk rumah, reka bentuk ruang pribadi yang menggabungkan prinsip geometri suci. Reka bentuk taman, buat taman dan ruang luar yang mencerminkan simetri dan keseimbangan ilahi. Persekitaran kerja, susun persekitaran kerja untuk menggalakkan keharmonian, keseimbangan dan produktivitas. Keharmonian sfera dalam ibadat pribadi. Amalan, ibadat pribadi yang harmoni dan seimbang. Objektif untuk memasukkan prinsip harmonik dalam ibadat pribadi dan amalan rohani, untuk meningkatkan pengalaman rohani dan hubungan dengan ilahi. Aktiviti, doa dan meditasi. Amalkan doa dan meditasi yang menggabungkan prinsip harmonik dan corak berirama. Bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan perkadaran harmonik dan corak berirama untuk meningkatkan pengalaman rohani. Ibadat musik, gunakan musik dan prinsip harmonik dalam ibadat pribadi untuk mewujudkan rasa keseimbangan dan keharmonian. Kosmologi Islam dalam pertumbuhan pribadi. Amalan, pertumbuhan pribadi holistik dan bersepadu objektif, mengintegrasikan prinsip kosmologi Islam ke dalam pertumbuhan pribadi dan perkembangan rohani, untuk menggalakkan pemahaman holistik tentang alam semesta dan susunan ketuhanannya. Aktiviti, refleksi rohani, renungkan pemahaman Islam tentang kosmos dan keharmonian musim. Matlamat pribadi, tetapkan matlamat dan aspirasi pribadi berdasarkan prinsip kosmologi Islam. Amalan rohani, amalkan disiplin dan ritual rohani yang menggalakkan pemahaman holistik tentang alam semesta dan susunan ilahinya. Kesimpulan penyepaduan quadrivium ke dalam pendidikan Islam, amalan komuniti dan pembangunan rohani pribadi memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian, dan tujuan. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik, kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Islam, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi, memberikan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan secara saintifik dan rohani. Pelaksanaan berstruktur ini menyerlahkan kesaling hubungan yang mendalam antara quadrivium dan prinsip Islam, menawarkan aplikasi praktikal dan hubungan yang lebih mendalam yang memperkayakan pemahaman kita tentang alam semesta dan perjalanan rohani kita. Seterusnya, pasti, mari kita teruskan meneroka aplikasi yang lebih khusus,
hubungan yang lebih mendalam, dan contoh praktikal yang menyepadukan lagi quadrivium dengan pemikiran dan amalan Islam. Ini akan membantu mengukuhkan teori segala-galanya. Dari perspektif Islam dan sediakan rangka kerja yang komprehensif untuk membangun semesta. Aplikasi dan integrasi lanjutan aritmetik ilahi dalam penyelidikan saintifik. Permohonan penggunaan perkadaran ilahi dalam reka bentuk algoritma objektif untuk membangunkan algoritma dan model matematik berdasarkan perkadaran ilahi seperti nisbah emas dan jujukan Fibonacci. Untuk menggunakan model ini dalam bidang seperti kriptografi, pemampatan data, dan kecerdasan buatan. Aktiviti, pembangunan algoritma. Reka bentuk algoritma yang menggabungkan perkadaran ilahi untuk mengoptimumkan prestasi dan kecekapan. Analisis data. Gunakan prinsip aritmetik ilahi untuk menganalisis dan mentafsir data dalam pelbagai disiplin saintifik. Projek penyelidikan. Menjalankan projek penyelidikan yang meneroka penerapan aritmetik ilahi dalam penyelidikan saintifik moden dan inovasi teknologi. Sebagai contoh, kriptografi. Membangunkan algoritma penyulitan berdasarkan nisbah emas dan jujukan Fibonacci untuk meningkatkan keselamatan dan kecekapan. Mampatan data. Gunakan perkadaran ilahi untuk mencipta algoritma mampatan data yang lebih cekap yang mengurangkan kos penyimpanan dan penghantaran. Justifikasi. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat dan teladan yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Al-Quran 24, geometri suci dalam kejuruteraan dan teknologi. Permohonan penggabungan geometri suci dalam reka bentuk struktur objektif untuk menggunakan prinsip geometri suci dalam reka bentuk struktur kejuruteraan seperti jambatan, bangunan, dan sistem pengangkutan. Untuk mewujudkan struktur yang lebih stabil, harmoni dan mampan yang mencerminkan susunan dan keindahan ilahi. Aktiviti. Reka bentuk struktur menggabungkan prinsip geometri suci dalam reka bentuk jambatan, bangunan dan struktur kejuruteraan lain. Sains bahan. Gunakan geometri suci untuk membangunkan bahan dan komposit baharu yang lebih kuat, lebih ringan dan lebih tahan lama. Projek penyelidikan. Menjalankan projek penyelidikan yang meneroka aplikasi geometri suci dalam kejuruteraan dan teknologi moden. Sebagai contoh, reka bentuk jambatan. Reka bentuk jambatan yang menggabungkan corak dan reka bentuk geometri untuk mencipta struktur yang lebih stabil dan harmoni. Pembinaan bangunan. Gunakan prinsip geometri suci dalam pembinaan bangunan untuk mewujudkan persekitaran yang lebih seimbang dan estetik. Justifikasi. Dan langit dia bangkitkan dan mengenakan keseimbangan, bahawa kamu tidak melanggar keseimbangan. Keharmonian sfera dalam astrofizik dan penerokaan angkasa lepas. Permohonan kajian harmoni angkasa dalam astrofizik objektif untuk meneroka keharmonian sfera dalam kajian benda angkasa dan pergerakannya. Untuk membangunkan teori dan model baharu alam semesta berdasarkan prinsip harmonik angkasa. Aktiviti penyelidikan astrofizik. Menjalankan penyelidikan mengenai keharmonian sfera dan aplikasinya dalam astrofizik dan penerokaan angkasa lepas. Mekanik angkasa. Membangunkan teori dan model baharu mekanik angkasa berdasarkan prinsip harmonik angkasa. Penerokaan angkasa. Gunakan prinsip harmonik angkasa untuk membangunkan teknologi dan kaedah baharu untuk penerokaan angkasa lepas. Sebagai contoh, orbit planet. Kaji orbit planet dan benda angkasa lain untuk memahami keharmonian dan keseimbangan dalam pergerakannya. Struktur galaksi. Terokai struktur dan dinamik galaksi untuk memahami susunan dan keharmonian ilahi di alam semesta. Justifikasi. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Kosmologi Islam dalam sains alam sekitar. Permohonan. Integrasi kosmologi Islam dalam pemeliharaan alam sekitar. Objektif mengaplikasikan prinsip kosmologi Islam dalam pembangunan strategi pemeliharaan alam sekitar untuk menggalakkan keseimbangan dan kemampanan ekosistem dan sumber asli. Aktiviti penyelidikan alam sekitar. Menjalankan penyelidikan mengenai penerapan prinsip kosmologi Islam dalam pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar. Projek pemeliharaan. Membangunkan projek pemeliharaan yang menggalakkan keseimbangan dan kemampanan ekosistem dan sumber semula jadi. Pembangunan dasar. Membangunkan dasar dan peraturan alam sekitar berdasarkan prinsip kosmologi Islam. Sebagai contoh, pertanian lestari. Membangunkan amalan pertanian mampan yang mencerminkan susunan dan keharmonian ilahi di alam semula jadi. Pengurusan air.
melaksanakan teknik pengurusan air yang menggalakkan keseimbangan dan kemampanan sumber air. Justifikasi. Dan dialah yang telah menundukkan laut kepadamu, supaya kamu boleh makan daripadanya daging lembut dan mengeluarkan daripadanya perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal membajak melaluinya, supaya kamu boleh mencari karunia-Nya, dan mungkin Anda akan bersyukur. Contoh praktikal dan kajian Kesbil. Contoh 2 pesat, nisbah emas dalam seni bina moden. Kajian KES, Museum Guggenheim di Bilbao, Spanyol. Penerangan Museum Guggenheim di Bilbao yang direka oleh arsitek Frank Gehry menggabungkan nisbah emas dan prinsip geometri lain dalam reka bentuknya. Permohonan, nisbah emas digunakan dalam perkadaran bangunan, susunan galeri, dan elemen hiasan, mewujudkan struktur yang harmoni dan seimbang yang mencerminkan susunan dan keindahan ilahi. Justifikasi, dan langit dia bangkitkan dan mengenakan keseimbangan, bahawa kamu tidak melanggar keseimbangan. Contoh 22, jujukan Fibonacci dalam seni moden. Kajian KES, seni MC Escher. Penerangan, seni MC Escher mempunyai corak dan reka bentuk geometri yang rumit yang menggabungkan jujukan Fibonacci dan nisbah emas. Permohonan, jujukan Fibonacci digunakan dalam reka bentuk tessellation, arabesque dan korak geometri Escher yang lain, mewujudkan persekitaran yang harmoni dan seimbang yang mencerminkan kerumitan dan ketertiban ilahi di alam semesta. Justifikasi dan tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Contoh 2 pedia, keharmonian sfera dalam astronomi modern. Kajian KES, misi Kepler, penerangan. Misi Kepler ialah balai perhatian angkasa lepas yang dilancarkan oleh NASA untuk menemui planet seperti bumi yang mengorbit bintang lain. Permohonan, misi Kepler menggunakan prinsip harmonik angkasa untuk mengkaji orbit dan pergerakan eksoplanet, mencerminkan susunan dan resonans ilahi di alam semesta. Justifikasi, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan, semua benda langit dalam orbit sedang berenang. Contoh 24. Penggunaan geometri dalam perancangan bandar moden. Kajian KES, Bandar Brasilia, Brazil. Penerangan, Bandar Brasilia yang direka oleh arsitek Oscar Niemeyer menggabungkan korak dan reka bentuk geometri dalam perancangan bandarnya. Permohonan, prinsip geometri digunakan dalam reka bentuk susun atur bandar, susunan bangunan, dan elemen hiasan mewujudkan persekitaran bandar yang harmoni dan seimbang yang mencerminkan susunan dan keindahan ilahi. Justifikasi, dan langit dia bangkitkan dan menekan keseimbangan bahawa kamu tidak melanggar keseimbangan. Contoh durian musik dalam ibadat moden. Kajian KES adzan di masjid moden. Penerangan, adzan ialah azan Islam, dibacakan 5 kali sehari untuk memanggil orang Islam untuk beribadah. Permohonan, adzan menggabungkan perkadaran harmonik dan corak berirama yang mewujudkan rasa keseimbangan dan keharmonian, meningkatkan pengalaman rohani di masjid moden. Justifikasi, dan tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi dan kepelbagaian bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Kesimpulan penyepaduan quadrivium ke dalam pendidikan Islam, amalan komuniti, dan pembangunan rohani pribadi memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian, dan tujuan. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik, dan kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Islam, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi, memberikan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan secara saintifik dan rohani. Pelaksanaan berstruktur ini menyerlahkan kesaling hubungan yang mendalam antara quadrivium dan prinsip Islam, menawarkan aplikasi praktikal dan hubungan yang lebih mendalam yang memperkayakan pemahaman kita tentang alam semesta dan perjalanan rohani kita. Contoh dan kajian KES menggambarkan keharmonian antara quadrivium dan pemikiran Islam, memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta sebagai manifestasi susunan ilahi, keharmonian, dan tujuan. Epilog. Perjalanan melalui integrasi quadrivium dengan pemikiran dan amalan Islam telah menjadi penerokan mendalam tentang susunan ilahi, keharmonian,
dan tujuan yang menyokong alam semesta. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik, dan kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Islam, kami telah membangunkan teori segala-galanya, yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pandangan holistik tentang alam semesta ini mencerahkan secara saintifik dan rohani, menawarkan rangka kerja yang komprehensif untuk memahami dunia semula jadi dan hubungan rohani kita dengan yang ilahi. Perpaduan pengetahuan quadrivium dengan tumpuannya pada aritmetik, geometri, musik, dan astronomi menyediakan pendekatan berstruktur untuk memahami prinsip asas yang mengawal alam semesta. Apabila dilihat melalui lensa pemikiran Islam, prinsip-prinsip ini mempunyai kepentingan yang lebih mendalam, mendedahkan susunan dan keharmonian ilahi yang meresap ke dalam semua aspek penciptaan. Kesatuan pengetahuan ini adalah bukti kesaling hubungan segala sesuatu, mencerminkan keesaan Allah dan rancangan ilahi yang mendasari alam semesta. Keharmonian penciptaan, keharmonian sfera, keindahan geometri suci, irama aritmetik ilahi, dan susunan kosmologi Islam semuanya menunjuk kepada alam semesta yang direka dengan rumit dan seimbang dengan sempurna. Keharmonian ini bukan sekadar konsep abstrak, tetapi realiti nyata yang boleh diperhatikan di alam semula jadi dan dialami dalam kehidupan seharian kita. Dengan menyepadukan prinsip-prinsip ini ke dalam pendidikan, amalan komuniti, dan pembangunan rohani pribadi kita, kita boleh menyelaraskan diri kita dengan susunan ilahi dan hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Jalan menuju pencerahan. Jalan menuju pencerahan terletak pada mengejar pengetahuan dan penanaman kebijaksanaan. Dengan mengkaji quadrivium dan tafsiran Islamnya, kita boleh mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi dan hubungan rohani kita dengan yang ilahi. Perjalanan ini bukan sekadar latihan intelektual, tetapi pencarian rohani yang membawa kepada penghargaan yang lebih mendalam terhadap susunan dan keharmonian ilahi yang mentadbir alam semesta. Peranan pendidikan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam integrasi quadrivium dengan pemikiran Islam. Dengan membangunkan kurikulum yang menggabungkan aritmetik ilahi, geometri suci, keharmonian sfera, dan kosmologi Islam, kita boleh memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersepadu tentang alam semesta. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pengetahuan saintifik kita, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan ilahi, memberikan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan secara saintifik dan rohani. Kepentingan komuniti integrasi quadrivium dengan pemikiran Islam bukan semata-mata usaha individu, tetapi usaha komunal. Dengan memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam amalan komuniti, kita boleh mewujudkan persekitaran yang harmoni dan mampan yang mencerminkan susunan dan keindahan ilahi. Pendekatan ini menggalakkan sistem kewangan yang beretika dan mampan, perancangan bandar yang harmoni, dan strategi pemeliharaan alam sekitar yang sejajar dengan rancangan ilahi. Perjalanan pertumbuhan pribadi. Perjalanan pertumbuhan pribadi ialah mengejar pengetahuan, kebijaksanaan, dan pencerahan rohani sepanjang hayat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip quadrivium ke dalam kehidupan pribadi kita, kita boleh menyelaraskan diri kita dengan susunan ilahi dan hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Pendekatan ini menggalakkan kewangan pribadi yang beretika dan mampan, ruang pribadi yang harmoni dan seimbang, dan ibadat pribadi yang harmoni dan seimbang. Masa depan integrasi quadrivium dengan pemikiran Islam terletak pada penerokaan berterusan dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan membangunkan teori, model dan amalan baharu yang mencerminkan susunan dan keharmonian ilahi, kita boleh mencipta dunia yang lebih harmoni dan mampan yang sejajar dengan rancangan ilahi. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi, memberikan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan secara saintifik dan rohani. Akhir fikiran, integrasi quadrivium dengan pemikiran dan amalan Islam menawarkan perspektif yang mendalam dan mencerahkan tentang alam semesta. Dengan menyelaraskan prinsip nombor, geometri, musik, dan kosmologi dengan ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Islam, kita boleh membangunkan teori segala-galanya yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian penciptaan. Pendekatan ini bukan sahaja mendalami pemahaman kita tentang alam semula jadi, tetapi juga memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi, memberikan pandangan holistik tentang alam semesta yang mencerahkan secara saintifik dan rohani.
Semasa kita meneruskan perjalanan penerokaan dan integrasi ini, marilah kita ingat kata-kata Al-Quran. Dan sesungguhnya, kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat dan teladan yang berbeza dari masa lampau. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Semoga jalan ini membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang susunan dan keharmonian ilahi yang mentadbir alam semesta. Dan semoga ia memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi, membimbing kita ke dunia yang lebih harmoni dan mampu. Doa penutup Allah, berilah kami kebijaksanaan untuk memahami susunan dan keharmonian ilahi yang mentadbir alam semesta. Bimbinglah kami di jalan pengetahuan dan pencerahan, dan bantu kami menyelaraskan diri kami dengan rancangan ilahi. Semoga perjalanan kami menjadi salah satu pertumbuhan berterusan dan pencerahan rohani, dan semoga kami sentiasa berusaha untuk hidup selaras dengan ciptaan-Mu. Amin. Dengan doa ini, kita mengakhiri perjalanan kita melalui integrasi Quadrivium dengan pemikiran dan amalan Islam. Semoga ia berfungsi sebagai panduan dan inspirasi bagi semua yang berusaha memahami susunan dan keharmonian ilahi yang mentadbir alam semesta. Dan semoga ia memperkayakan hubungan rohani kita dengan yang ilahi. Untuk memulakan perjalanan intelektual ini, kita mesti mewujudkan asas yang berakar pada prinsip-prinsip utama Al-Quran. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar idea abstrak. Ia adalah intipati pemikiran dan falsafah Islam. Prinsip-prinsip ini akan menjadi asas di mana kita membina semula Quadrivium. Sama seperti bangunan memerlukan asas yang kukuh untuk berdiri teguh, usaha intelektual kita memerlukan prinsip-prinsip teras ini untuk membimbing dan menyokongnya. Aksiom ini bukanlah handaian semata-mata. Ia berasal dari Al-Quran, sumber kebenaran mutlak bagi umat Islam. Al-Quran menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Aksiom asas ini ialah, pertama, keesaan atau tauhid yang menegaskan keesaan mutlak Tuhan. Dia adalah pencipta dan pemelihara tunggal bagi segala sesuatu yang wujud. Prinsip ini menekankan keterhubungan semua ciptaan di bawah satu entiti ilahi. Kedua, ketentuan ilahi atau nizam alam semesta ini tidaklah rawak. Ia beroperasi mengikut aturan yang tepat dan rumit yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Aturan ilahi ini mencerminkan perancangan dan kebijaksanaan pencipta yang teliti. Ketiga, keharmonian atau tanazul. Dalam aturan ilahi ini wujud keharmonian yang mendalam. Setiap elemen ciptaan memainkan peranan khusus dalam simfoni kewujudan yang agung. Keharmonian ini terbukti dalam alam semula jadi, di mana segala-galanya berfungsi bersama dalam keseimbangan yang sempurna. Keempat, penciptaan atau khalq. Tuhan melahirkan alam semesta dari ketiadaan, menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya yang tidak terbatas. Tindakan penciptaan adalah bukti keupayaan Tuhan yang tidak terhingga dan reka bentuk kosmos yang rumit. Dan kelima, ilmu atau ilm. Tuhan adalah sumber segala ilmu, dan Dia telah mengurniakan manusia keupayaan untuk mencari dan memahami ciptaannya. Menuntut ilmu adalah kewajiban suci dalam Islam, menggalakkan orang beriman untuk meneroka dan belajar. Kelima-lima aksiom ini menyediakan rangka kerja untuk mentafsir semula Quadrivium. Ia menawarkan perspektif unik yang mengintegrasikan usaha rohani dan intelektual, mewujudkan pendekatan holistik untuk memahami dunia. Ia akan membimbing penerokaan kita tentang nombor, geometri, musik, dan kosmologi melalui lensa Al-Quran. Dengan menyelaraskan pengajian kita dengan prinsip-prinsip ini, kita boleh mendapat pandangan yang lebih mendalam dan penghargaan yang lebih mendalam terhadap alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Bahagian keempat, keesaan atau tauhid adalah asas kewujudan. Aksiom pertama dan paling asas ialah tauhid, keesaan Tuhan. Prinsip ini bukan sekadar konsep teologi, ia adalah asas di mana pemahaman kita tentang alam semesta terletak. Al-Quran mengisytiharkan, katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat ini dengan jelas menetapkan keesaan mutlak Tuhan. Konsep tauhid ini mempunyai implikasi yang mendalam untuk pemahaman kita tentang Quadrivium. Jika Tuhan itu Esa, maka ciptaannya semestinya mencerminkan keesaan ini. Disiplin aritmetik, geometri, musik, dan kosmologi yang kelihatan berbeza bukanlah bidang pengajian yang terpencil. Ia adalah aspek yang saling berkaitan dengan realiti bersatu yang berasal dari satu sumber. Oleh itu, tauhid berfungsi sebagai prinsip penyatuan yang mengikat pelbagai elemen Quadrivium.
Bahagian kelima ketentuan ilahi atau nizam dan keharmonian atau tanazul. Membangun di atas asas tauhid keesaan Tuhan, kita bertemu dengan prinsip-prinsip nizam, ketentuan ilahi dan tanazul, keharmonian. Konsep-konsep ini berakar umbi dalam ajaran Islam dan tercermin dalam alam semula jadi di sekeliling kita. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya kami telah menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut ukuran. Ayat ini menggariskan aturan dan ketepatan yang teliti yang telah Allah tetapkan di alam semesta ini. Ayat ini menonjolkan aturan teliti yang meliputi kosmos. Dari hamparan luas galaksi hingga ke butiran rumit sehelai daun, semuanya adalah sebahagian daripada reka bentuk yang agung. Dari atom terkecil hingga ke galaksi terbesar, semuanya wujud dalam keadaan keseimbangan dan perkadaran yang sempurna. Keseimbangan ini bukan sahaja fizikal tetapi juga rohani, membimbing dimensi moral dan etika kehidupan manusia. Aturan ini bukanlah sewenang-wenangnya. Ia adalah bukti kebijaksanaan dan kuasa pencipta. Corak rumit yang kita perhatikan dalam alam semula jadi adalah cerminan kebijaksanaan ilahi, menggalakkan kita untuk mencari ilmu dan pemahaman. Walau bagaimanapun, aturan ini tidaklah kaku atau statik. Ia dinamik dan sentiasa berubah, menyesuaikan diri dengan keperluan masa dan persekitaran. Di dalamnya wujud keharmonian dinamik, tanazul. Keharmonian ini terbukti dalam cara ekosistem berfungsi, bagaimana spesies berinteraksi, dan bagaimana kitaran semula jadi mengekalkan kehidupan. Al-Quran berkata, "Dan kami telah menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan kami. Lalu kami hapuskan tanda malam dengan menjadikan siang terang benderang, dan kami jadikan tanda siang dengan menjadikan malam gelap gulita, supaya kamu semua dapat mencari kurniaan dari Tuhan kamu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa." Ayat ini menunjukkan kepada saling tindak antara siang dan malam. Peringatan halus tentang kitaran harmoni yang mentadbir kewujudan kita. Ayat ini menunjukkan kepada saling tindak antara siang dan malam, peringatan halus tentang kitaran harmoni yang mentadbir kewujudan kita. Kitaran ini bukanlah rawak, tetapi diatur dengan teliti untuk mengekalkan keseimbangan dan ketertiban di dunia. Tanazul mengingatkan kita bahawa alam semesta bukanlah himpunan yang huru-hara, tetapi simfoni bahagian yang saling berkaitan yang berfungsi bersama dalam keseimbangan yang sempurna. Sama seperti orkestra memerlukan setiap instrumen memainkan peranannya, alam semesta memerlukan setiap elemen berfungsi secara harmoni untuk kebaikan yang lebih besar. Prinsip keharmonian ini menjangkau hubungan manusia dan masyarakat. Apabila kita menyelaraskan diri kita dengan aturan ilahi dan berusaha untuk keharmonian, kita menyumbang kepada dunia yang lebih seimbang dan adil. Dalam kehidupan seharian kita boleh memerhati dan mencontohi aturan dan keharmonian ilahi ini dengan memupuk kerjasama, persefahaman, dan belas kasihan. Dengan berbuat demikian, it would say Friday seems fucking semeden sendiri, tapi justru santun mi wujudkan imam temi senimbawah kosing. Bahagian keenam, penciptaan atau khalq dan ilmu atau ilm adalah tentang mendedahkan realiti. Konsep-konsep ini adalah asas untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Prinsip-prinsip khalq, penciptaan dan ilmu saling berkait rapat. Ia membentuk fabrik kewujudan, menghubungkan alam fizikal dan metafisik. Al-Quran memberitahu kita Dia pencipta langit dan bumi. Ayat ini adalah peringatan yang mendalam tentang asal-usul ilahi bagi semua yang wujud. Ayat ini menekankan peranan Tuhan sebagai pencipta tunggal bagi segala-galanya. Ia mengajak kita untuk merenungkan keagungan dan kerumitan ciptaannya. Dia melahirkan alam semesta dari ketiadaan, bukti kuasa dan kebijaksanaannya yang tidak terbatas. Teori letupan besar selaras dengan konsep ini, menggambarkan detik penciptaan. Tindakan penciptaan ini bukanlah sekadar peristiwa tunggal. Ia adalah perasmian alam semesta yang ditadbir oleh undang-undang dan prinsip, undang-undang yang digalakkan untuk manusia temui dan fahami. Undang-undang ini adalah kunci untuk membuka misteri kosmos. Al-Quran berulang kali menekankan kepentingan mencari ilmu. Ia menggalakkan kita untuk meneroka, belajar, dan berkembang secara intelektual. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran 39 adalah soalan retorik yang menggariskan nilai tinggi yang diberikan kepada ilmu dalam Islam. Ia menonjolkan perbezaan antara yang berilmu dan yang jahil. Oleh itu, usaha mencari ilmu, terutamanya tentang alam semula jadi, bukanlah sekadar latihan intelektual,
Ia adalah perjalanan penemuan yang membawa kita lebih dekat untuk memahami ilahi. Ia adalah satu bentuk ibadah, cara untuk berhubung dengan pencipta dengan mengkaji ciptaannya. Dengan memerhati dan memahami semula jadi, kita mendapat pandangan tentang kebijaksanaan ilahi yang menguasainya.